Saya nak ajak diri saya dan kita semua untuk merenung satu titah perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW yang mungkin kita juga ataupun sewajarnya kita juga amalkan. Itulah Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maksudnya, ketahuilah bahawasanya tidak ada ilah melainkan Allah, dan pohonlah keampunan untuk dosamu dan mukminin dan mukminat. Allah Azza wa Jal memerintahkan supaya Nabi SAW pohon keampunan untuk diri baginda. Dalam ayat ni dia guna li dzambik, untuk dosamu. Perkataan dosa di dalam Al-Quran yang disandarkan kepada Nabi SAW banyak perbahasannya di kalangan para ulama. Di kalangan mereka menyatakan ia bukan dosa seperti yang kita fahami dengan melakukan benda yang haram, tetapi menyalahi benda yang afdal, dan berbagai-bagai lagi pandangan dalam tafsiran. Apapun, Allah menyuruh Nabi memohon keampunan terhadap kesilapan ataupun dosa yang dilakukan oleh baginda. Mungkin bukanlah dalam konteks dosa yang kita faham, sama ada tidak sempurna sesuatu hal ataupun sama ada menyanggahi yang afdal, itu terdedah kepada penafsiran. Tetapi bahagian yang kedua di dalam doa, dalam titah perintah Allah ini ialah Allah memerintahkan Nabi supaya memohon keampunan untuk mukminin dan mukminat. Kita orang Islam ni mungkin tak ramai kita, mungkin sebahagian buat dan sebahagian mungkin tak buat untuk memohon keampunan kepada mukminin dan mukminat, melainkan pada hari Jumaat saja. Bila tu imam kata Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Tapi hari-hari yang lain itu pun kita antara amin, kita pun tak sedar apa yang kita amin. Tapi Quran telah memerintahkan Nabi supaya Nabi meminta keampunan untuk diri baginda dan diri kaum mukminin dan mukminat. Dan memohon keampunan untuk mukminin dan mukminat ini merupakan perkara yang dilakukan oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Sekali saya nak cerita apa maksud pohon keampunan untuk mukminin dan mukminat. Kalau kita baca dalam surah Nuh, penghujung surah Nuh, Nabi Nuh kata Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah daku dan kedua ibu bapaku dan sesiapa yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, dan ampunkanlah mukminin dan mukminat. Mukminin dan mukminat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam surah Ibrahim, apabila dia telah doa kepada Allah tentang salatnya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumu hisab. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosaku dan kedua ibu bapaku dan orang mukminin pada hari ditegakkan hisab. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya nak ingatkan diri saya dan kita juga. Kita doa pada orang ni dengan sesungguh-sungguhnya, tidaklah akan berlaku melainkan kita ikhlas pada orang tu saja. Ramai orang kata kita, hang tolong doa kat aku tu. Masya-Allah, masya-Allah. Tapi betul ke kita doa kat dia? Ataupun kita kata kat mulut kita tak doa pun kat dia. Dia kata tolong doa lah, saya tak apa nak sihat. Oh, insya-Allah, insya-Allah. Betul ke kita doa? Doa dalam erti kata apabila kita bersendirian antara kita dengan Allah ataupun di mana-mana waktu berdoa, kita doa, ya, kita minta daripada Allah dengan hasrat kita sesungguh-sungguhnya supaya ditunaikan hajat dia. Adakah kita lakukan hal itu? Apabila Nabi SAW doa kepada orang mukminin dan mukminat, ia menggambarkan betapa kasihnya Nabi pada mukminin dan mukminat. Dan apabila kita memohon keampunan pada mukminin dan mukminat, tanda kita bukan saja kata angkat syiar Palestin,
kesian ke rakyat Palestin kerana dia mukminin seperti kita, tetapi tanda kita memang sayang betul, bukan sayang main-main. Kerana memang kita sayang betul orang mukminin. Orang mukminin yang mana Allah kata innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang beriman dengan Allah dan tidak ragu-ragu. Yakni ramai orang mungkin nampak zahirnya beriman tapi dia tidak beriman. Beriman maksudnya orang tu apabila kita tahu kalau Allah Maha mengetahui fulan beriman padanya. Kalau fulan itu memang beriman di sisi Allah, kita minta Allah ampunkan dia. Mukminin yang kita minta Allah ampun dan mukminat tu, dia bukan mesti pakcik kita. Dia mungkin duduk di Palestin. Dia mungkin duduk di mana-mana dalam dunia ni. Kalau dia beriman, kita minta supaya Allah ampun dia. Dia mungkin 5,000 tahun dulu telah mati. Sebab itu Asy-Sya'bi apabila dia membaca bab ini, dia menyatakan aku berharap dengan doa aku akan dibangkitkan yang di atas kubur, yang berada dalam tanah dan di atas tanah. Tuhan ampunkan dan memberikan kebaikan kepada aku. Ini fadilat yang besar, doa kepada orang mukminin dan mukminat. Allah dalam Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang datang selepas Muhajirin dan Ansar, kita kata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam iman, dan jangan jadikan dalam jantung hati kami ghillan, hasad kepada orang-orang yang beriman. Apa kita dapat kalau kita betul-betul doa kepada mukminin dan mukminat? Ibn Taimiyah rahimahullah kata sebahagian salah mendoakan setiap hari sehingga 100 kali, 70 kali sebut Allahumma ghafiril mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunlah mukminin dan mukminat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa satu orang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudara dia tak tahu, mustajabah. Kita kalau doa, kita tak payah habaq ni aku doa kat malam tadi entah aku bangun tahajud. Mustajabah, mustajab. Bizahril ghaib, dia tak tahu. Wa 'inda ra'sihi malakun muwakkal, di kepalanya ada malaikat yang Allah hantar. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia doa untuk kebaikan saudaranya tu, qala al malakul muwakkal, malaikat muwakkal tu kata amin walaka bimithil, amin, engkau pun banyak tu juga. Kita naik kenderaan, kita tengok orang miskin ke tepi, sian naik motor hujan-hujan, basah kuyup. Ya Allah, bagi rezeki kat dia. Malaikat tu kata walaka bimithlik, amin walaka bimithlik, engkau dapat banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, tapi riwayat ni di kalangan para ulama tidak bersetuju mentahsinkan, yakni mengangkat dia sebagai hasan. Di kalangan para ulama mereka yang menghasankan riwayat ini. Tapi Nabi dalam itu dikatakan Nabi SAW menyebut bahawasanya man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapa yang minta Allah ampun untuk mukminin dan mukminat, Allah tulis bagi setiap mukminin dan mukminat untuk dia kebaikan. Kalau kita kata sungguh-sungguh, Allahumma ghafiril muslim mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunlah mukminin dan mukminat. Berapa juta orang mukmin, berapa bilion orang mukmin sejak dulu, sejak Adam sampai sekarang. Dan kalau malaikat kata balik bagi setiap mukmin itu, untuk engkau juga banyak tu.
Sebab itu sesiapa yang mendoakan untuk mukminin dan mukminat betul-betul, dia akan merasai sadrul rah, satu kelapangan dada yang ajaib. Satu kelapangan hidup yang dia tak sangka. Dia mempunyai fadilat yang besar. Sesiapa yang melaziminya akan mengetahui nikmatnya. Mendoakan untuk mukminin dan mukminat. Kita tengok orang bom kat Palestin, siapa kita marah? Bukan dia beradik kita. Sebab kita tahu dia beriman macam kita. Tapi kalau kita minta untuk semua orang mukmin ni, supaya Allah ampunkan mereka, kita pun perlu keampunan. Jangan hukum mereka. Berapa banyak? Itu adalah manifestasi daripada rasa cinta kepada orang mukmin, sayang pada orang mukmin, dan kita patut amalkan. Saya nasihat diri saya dan tuan-tuan, amalkan. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat. Sungguh-sungguh dan tuan-tuan, perempuan akan mengetahui besarnya fadilat ini di dalam hidup. Itu satu hal.